Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Fazril Hisham Afandi. Kita mulakan berita pagi Sarawak edisi Khamis 11 Mac dengan perkembangan ini. Penduduk Sarawak yang belum mendaftar bagi mendapatkan vaksin COVID-19 digesa untuk melakukan sedemikian dengan kadar segera. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, ini penting bagi memastikan program vaksinasi berkenaan dirancang serta dilaksanakan dengan lebih berkesan memandangkan proses berkenaan agak rumit. The next phases 2 and phases 3, where there are almost 2 million Falcon to be vaccinated, is a massive exercise. So this Friday we're going to get report from all the residents on how their preparation are. It's not very simple, it's a very complex. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat bilik gerakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD Kampung Tringgus di Bau. Terdahulu beliau memberitahu PKPD di Kampung Tringgus berjalan dengan lancar. Kampung Tringgus dengan populasi 760 orang daripada 186 keluarga diarah menjalani perintah berkenaan bermula 8 Mac lalu. Ini berikutan 54 penduduknya didapati positif COVID-19. Satu kluster baharu iaitu kluster Melur diisytiharkan semalam melibatkan daerah Pusa. Menerusi kenyataan, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak mendedahkan kluster komuniti itu telah dikesan di Lorong Melur di Kampung Beladin. Indeks kes kepada kluster ini adalah seorang wanita warga tempatan berumur 23 tahun yang telah dikesan melalui saringan individu bergejala pada 24 Februari lalu. Hasil pengesanan dan saringan ke atas semua kontak rapat kepada kes indeks ini, tambahan 13 kes positif COVID-19 telah dikesan. Perebakan jangkitan telah berlaku dipercayai melalui pergaulan rapat dan aktiviti solat berjemaah di dalam surau di kampung tersebut. Setakat semalam, seramai 335 individu telah disaring. Sementara itu, terdapat 199 kes baharu positif COVID-19 dilaporkan semalam. Sekaligus, jumlah kes positif di Sarawak meningkat kepada 11,710 kes. Daerah Samarahan dan daerah Song kini berstatus jingga daripada status kuning, manakala daerah Bau dan Serian kini berstatus merah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Cawangan Seri Aman telah mengeluarkan 3 kompaun kepada peniaga di Bandar Simanggang semalam kerana ingkar pada pematuhan prosedur operasi standard SOP semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ketua KPDN HEP Cawangan Seri Aman, Pelani Komiti, dalam kenyataannya berkata peniaga terbabit didenda RM1,000 setiap seorang dengan bayaran perlu dijelaskan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum 23 Mac ini. Kompaun tersebut dikeluarkan semasa operasi bersepadu penguatkuasaan Akta 342 Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998. Peniaga berkenaan didapati gagal merekodkan maklumat pelanggan dan pekerja di premis masing-masing. Oleh itu, Pelani meminta semua peniaga di Seri Aman termasuk di Betong untuk mematuhi SOP dalam usaha mencegah penularan COVID-19. Tegas beliau, kali ini pihaknya tidak akan bertolak ansur dengan peniaga yang didapati ingkar akan terus dikenakan kompaun.
Bertemu kembali. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB telah meluluskan 5 projek naik taraf Jalan Perhubungan Desa JPD di kawasan Awi dan Kabo Hilir di daerah Seratok. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli merangkap Ahli Parlimen Seratok Datuk Ali Biju dalam pernyataannya berkata, projek tersebut adalah naik taraf jalan masuk ke Sekolah Kebangsaan Wong Besi dan JPD Rumah Ngerubung Engkala Awi. 3 lagi projek adalah JPD Rumah Majang Ukir Awik, JPD Rumah Balang Sungai Sawa dan JPD menghubungkan Rumah Saka, Rumah Acai dan Rumah Beti di Ulu Awik. Katanya proses tender projek berkenaan akan dibuat dalam masa terdekat bersama pejabat daerah Seratok selaku agensi pelaksana. Tanpa menjelaskan kos projek, Dato' Ali yakin projek itu nanti akan memberi banyak manfaat dan keselesaan kepada penduduk di kedua-dua kawasan berkenaan. Projek pembangunan di kawasan Sematan iaitu projek Anjung Usahawan Teluk Melano, Anjung Usahawanan Sematan dan Taman Industri yang dalam pelaksanaan diharap dapat merancakkan eko pelancongan kawasan itu selepas pembukaan semula sektor pelancongan negeri kelak. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan atau Amar Awang Tengah Ali Hassan memaklumkan bagi projek Anjung Usahawan Teluk Melano diharap dapat siap lebih awal iaitu pada Januari tahun depan dengan kos 3.8 juta ringgit. Projek itu yang akan menyediakan 8 lot kedai produk tempatan dan 4 lot kedai makan bakal menjadi sebuah pusat kemudahan bersepadu lengkap dengan prasarana untuk kemudahan berniaga dan sebagai penyumbang kepada ekonomi pelancongan Sarawak. Sementara itu bagi Taman Industri dan Anjung Usahawan Sematan pula yang dibina di atas tanah seluas 52 hektar, kini pembinaan fasa pertama sedang dilaksanakan. Taman Industri yang akan menjadi hub pemprosesan produk, hasil perikanan dan pertanian dijangka siap pada penghujung tahun ini, manakala Anjung Usahawan Sematan dijangka siap lebih awal iaitu April ini. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan lawatan di tapak projek Anjung Usahawan Teluk Melano dan Taman Industri serta Anjung Usahawan Sematan di Sematan. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datuk, Dato' Amar Jamila Anu yang turut bersama beliau pada lawatan itu berkata, reka bentuk bagi Anjung Usahawan Sematan dipilih berasaskan motif etnik Bidayuh Selangor. Beliau berharap ia dapat menjadi salah satu tarikan pelancongan di kawasan itu. Jabatan Pertanian di bawah Seksyen Mikro Makanan komited membantu usahawan atau individu yang berminat untuk mencuburi sektor makanan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan, Dennis Ngau berkata, inisiatif ini sekaligus menggalakkan penglibatan secara aktif dalam industri kecil dan sederhana dan seterusnya meningkatkan ekonomi negeri. Dennis Ngau berkata dengan penyediaan platform ini, ia dapat membantu golongan berkenaan memasarkan produk masing-masing lebih meluas. Ia juga katanya dapat meningkatkan pendapatan mereka. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan peralatan dan pemprosesan kepada 16 peserta projek bantuan program tabung fasilitasi pertanian AFF di Miri. Sementara itu, salah seorang penerima yang ditemui berharap projek memproses makanan di bawah mikro makanan pertanian ini membantu mengukuhkan ekonomi keluarga ke arah masa depan yang lebih baik. Saya sangat bersyukurlah, sangat gembira kerana diberi peluang ini untuk mendapat bantuan seumpama ini daripada pihak kerajaan, dan saya harap bantuan seperti ini dapat membantu saya lah untuk masa depan yang lebih kukuh lagi lah dari segi ekonomi keluarga seperti apa yang telah dimaklumkan oleh pihak Jabatan Pertanian tadi. Projek naik taraf jambatan Sungai Buloh di Julau akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Roland Duat Jubin, projek ini bertujuan membaik pulih jambatan yang menyeberangi Sungai Terbabit yang telah rosak akibat banjir.
Roland Duat berkata projek naik taraf itu menelan kos RM600,000. Jelasnya peruntukan baik pulih jambatan itu telah diluluskan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng pada tahun lepas. Beliau yang dihubungi pemberita turut memberitahu bahawa pihaknya bersama Jabatan Kerja Raya bahagian Serikit telah meninjau rumah panjang Runggul di Jalan Entabai berikutan tanah di belakang rumah panjang itu mendap. Justru pihaknya turut bercadang untuk membaik pulih kawasan berkenaan. Di Marudi, mayat remaja lelaki 15 tahun yang dilaporkan hilang di Sungai Magoh, Kampung Long Meraan, Ulu Tutuh pada Isnin lalu ditemukan semalam. Menurut Ketua Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Miri, Lau Poh Kiong, mangsa Rohnia Bajut dijumpai terdampar di atas longgokan kayu di tebing Sungai Tutuh, 5 km dari lokasi mangsa dilaporkan jatuh. Dedah Lau saksi kejadian iaitu rakan mangsa mengatakan mangsa tergelincir semasa sedang menyeberangi sungai tersebut. Operasi menyelamat mangsa melibatkan pencarian di permukaan air dari Sungai Magoh hingga Sungai Tutuh. Seramai 45 orang penduduk dari kampung sekitar bersama anggota bomba terlibat dalam operasi pencarian dan menyelamat mangsa. Setakat ini dahulu berita pagi Sarawak edisi 11 Mac. Saudara, jangan lupa untuk daftar janji temu anda bagi mendapatkan vaksin COVID-19. Pantau kesihatan diri dan terus patuh SOP. Dengan itu saya Fazrul Hisham Afandi, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.